الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beriktikaf di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menunaikan fardu salat maghrib dengan berjemaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah. Pada pengajian yang lepas kita sudah masuk dalam fasal sunat haji. Yang mana sunat haji ada banyak. Antara yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab di sini yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lalu adalah al-ityan bitalbiyah, dengan memperbanyakkan at-talbiyah semasa menunaikan fardu haji. Antara sunnah-sunnahnya juga taqdimul hajj 'ala al-umrah. Antara sunat-sunat haji adalah kita mendahulukan amalan haji, kemudian yakni menyempurnakan haji, kemudian baru kita melakukan umrah. Naam, bi an yuhrim bil hajj mufridan min miqatihi wa yafragh minhu thumma yakhruju min Makkah min adna al-hil fa yahrum bil umrah. Naam, yakni kita berihram dengan haji, kemudian kita selesaikan amalan haji. Selepas amalan haji diselesaikan, kemudian baru kita keluar balik daripada kota Makkah untuk ihram buat umrah, kemudian kita lakukan amalan umrah. Itu yang paling afdal ataupun itu yang disunnahkan. Wa hadha afdalu anwa'in nusuk wa sayati bayanu dhalika fi mahalli insyaallah. Naam. Antara sunnah-sunnah haji juga tawaful qudum, melakukan tawaf al-qudum. Tawaful qudum ni ada setengah dipanggil tawaful qudum, setengah tawaful qadim, setengah tawaful wurud, setengah tawaful warid. Walhasil semuanya makna yang sama bagi mereka-mereka yang menunaikan haji dan masuk kota Makkah ataupun sebelum mereka pergi ke Arafah, diorang masuk ke dalam haji, maka disunahkan untuk melakukan tawaful qudum. Yundab lidakhil ila Makkah in kana halalan aw hajjan. Ya, ini disunnahkan untuk kita melakukan tawaful qudum ini bagi mereka-mereka yang melakukan haji ataupun orang-orang yang tidak melakukan haji ataupun umrah, bas masuk sebagai ziarah. Jadi tanda kita hormat kepada Kaabah, maka kita masuk ke kota Makkah walaupun kita tak ada niat nak buat haji, tak ada niat nak buat umrah, maka kita melakukan tawaf sebagai penghormatan kepada Al-Kaabah. Naam. Dan disunnahkan untuk kita lakukan tawaful qudum ni sebaik sahaja kita masuk ke dalam kota Makkah. Disunnahkan kita lakukan tawaful qudum sebaik sahaja kita masuk ke kota Makkah, dan kalau boleh, ya ini masuk je. Kalau ada orang boleh jaga kita punya beg dan sebagainya, kita tinggalkan beg satu tempat, kita terus lakukan tawaf, lepas tu baru kita nak check in hotel ke dan sebagainya, kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, kita check in dulu, mandi sunat dan sebagainya, baru kita check in, kalau kita belum mandi sunat sebelum masuk kota Makkah. Wala yusalli at-tahiyyata wala al-maktubata qabla al-ityan bihi. Dan tidak perlu untuk seseorang menunaikan tahiyatul masjid sebelum dia lakukan tawaful qudum ataupun melakukan tawaf bila masuk ke dalam kota Makkah ataupun Kaabah. Ya, ini dia punya tawaf tu dah kira tahiyatul masjid. Naam. Akan tetapi kalau kita masuk dah solat fardu dah
dah berjalan ataupun dah iqamat, maka kita solat dulu, kemudian lepas solat baru kita tawaf. Naam, fa in dakhala wa hum fi intidhari salah wa la yas'u al-waqt li tawafihi amarnahu bil tawaf fa idza qimati salah shalla ma'ahum. Ataupun katakanlah bila kita sampai di Masjidil Haram, orang belum salat lagi, menunggu iqamah. Jadi apa yang kita buat, kita tawaf dulu, mungkin 1 pusingan, 2 pusingan, kemudian bila iqamah kita berhenti salat, kemudian selepas salat kita sempurnakan ataupun selesaikan kita punya tawaf yang baki. Kenapa yabda bil tawaf wa yuqaddimuhu ala ma dzukir? Kenapa dimulakan dengan tawaf sebelum salat dan sebagainya? Kerana mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syai'in bada'a bihi at-tawaf. Amalan yang pertama yang kita lakukan apabila masuk ke dalam Masjidil Haram adalah at-tawaf. Wala yafutu tawaful qudum bil julus wa nahwihi wa intal. Dan tawaful qudum ni tidak akan Allahumma salli ala Muhammad, la yafut, yani kita tidak akan tertinggal ataupun benda tu tidak akan terbatal dengan kita duduk dan sebagainya. Seperti kalau kita masuk masjid, tahiyatul masjid ni masih boleh dilakukan selagi mana kita tak duduk ataupun yakni buat perkara-perkara lain. Tapi kalau kita dah duduk je dan masa lama telah berlalu, maka terbatal lah. Maksudnya kalau kita nak bangun balik untuk buat tahiyatul masjid, tak boleh. Akan tetapi tawaful qudum ni tak jadi masalah. Contohnya kita masuk, kita nak minum air zam-zam dulu dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Haitsu annahu la yafutu illa bil wuquf bi Arafah. Untuk orang-orang yang menunaikan haji, kalau dia masuk ke Makkah dulu, masalan, yakni la yafut illa bil wuquf Arafah, yakni selagi mana dia tak pergi ke Arafah, selagi tu dia boleh buat tawaful qudum. Naam. Antara sunnah-sunnah haji juga raka'ata at-tawaf. Selepas kita menunaikan tawaf, kita menunaikan solat sunat tawaf. Naam, wa ya'ti biha ba'da al-faragh min at-tawaf. Yakni sembahyang sunat tawaf ni selepas kita tawaf akid. Naam, yundab qablaha an ya'tiya al-multazam wa huwa ma baina al-hajar al-aswad wa muhadhati al-bab min asfalihi. Akan tetapi disunnahkan selepas kita tawaf, sebelum kita sembahyang sunat tawaf, apa kita lakukan? Kita pergi dekat multazam. Multazam ni mana? Multazam ni di antara Hajarul Aswad dengan Babul Kaabah. Yang tempat dia antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Jadi disunnahkan selepas kita habis tawaf, kita pergi kat multazam kalau ada kesempatan, tak perlu nak berebut dan sebagainya. Maksudnya ada kesempatan, kita tengok ada ruang kosong, kita pergi kat multazam. Wa yulsaq batnahu bi jidaril bait, dan kalau boleh kita rebahkan badan kita dekat Kaabah. Kita rebahkan badan kita dekat Kaabah dan letak kita punya pipi kanan. Maksudnya kita letak pipi kanan kita dekat al-Kaabah. Wa yada'a khaddahu al-ayman alayhi wa yabsut dhira'aihi wa kaffaihi wa yata'allaq bi astaril Kaabah wa yaqul. Kemudian berdoa, Allahumma rabb hadzal baitil atiq. Wahai Allah Subhanahu wa taala, pemilik kepada al-baitil atiq, yakni Kaabah, i'tiq riqabati minan nar, merdekakanlah aku daripada api neraka, wa'izni minasyaitanir rajim wa waswasihi, dan selamatkanlah aku daripada asyaitan yang direjam dan juga bisikannya. Wa yad'u bima syaa thumma yansarif li salati rak'atain, dan kemudian dia boleh doa apa yang dikehendaki, sebab tu antara tempat-tempat mustajab dekat multazam, antara tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Maka selagi mana kita ada peluang untuk nak panjangkan doa dekat multazam, maka kita panjangkan. Tapi kalau kita tengok orang ramai beratur dan sebagainya, maka kita doa yang singkat akan tetapi sempurna. Kemudian kita bagi ruang kepada orang lain. Naam. La ilaha illallah. Thumma yansarif li salati rak'atain yanwi bihima sunnat tawaf. Kemudian kita salat tawaf 2 rakaat. Dekat mana yang bagus untuk salat sunat tawaf? Yang bagus kita salat dekat makam Ibrahim. Yang bagusnya kita salat dekat makam Ibrahim, dan kita baca dalam rakaat yang pertama surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua selepas Fatihah surah Al-Ikhlas.
Naam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa bil baiti sab'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, kemudian mendatangi makam Ibrahim dan membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah daripada makam Ibrahim itu tempat salat. Thumma salla khalfahu rak'atain qara'a fiha dhalika thumma raja'a ila rukn fastalamahu thumma kharaja min babis safa. Naam, salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Hajarul Aswad dan istilam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar daripada bab as-safa. Kaifiyah salat sunat tawaf ni, kalau kita seperti salat sunat lain, kalau kita salat sunat di siang hari, sunat tawaf di siang hari, maka dibacakan perlahan. Kalau kita semayang sunat tawaf ni di malam hari, maka kita baca kuat. Fa illam yatayassar lahu salatuhu khalf al-maqam li nahwi ziham fa'alaha fil Ka'bah. Naam, kalau tak boleh nak semayang di belakang makam Ibrahim, yang ini kadang-kadang nak bila waktu musim tengah penuh, orang ramai, tak boleh nak. Yang ini berebut, semua orang nak semayang di belakang makam Ibrahim. Kalau tak dapat, kita semayang dekat Hijr Ismail. Kalau boleh kita semayang dekat Hijr Ismail. Kalau boleh betul-betul bawah mizab. Mizab ni pancuran emas kat Kaabah tu. Kalau boleh kita dekat bawah tu, kita semayang dekat situ. Kalau tak boleh dekat situ directly, yang mana dekat. Kalau tak boleh dekat mana-mana kawasan Hijr Ismail. Kemudian kalau tak boleh dekat situ, dekat Hatim. Hatim ni dekat mana? Di antara Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim. Li'annahu afdalu biqa'il masjid, kerana dekat situ, dekat Hatim ni adalah tempat yang paling afdal dekat masjid. Kemudian dekat mana-mana yang menghadap kepada Kaabah ataupun mana-mana yang dekat dengan Kaabah. Kemudian kalau tak dapat dekat mana-mana dalam masjid pun tak menjadi masalah, bukan kena dapatkan di tempat yang tersebut. Naam. Kalau dalam kawasan masjid tak boleh, dikatakan kita yang tempat yang afdal selain daripada dalam masjid, di rumahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rumahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang mana sekarang ni dijadikan perpustakaan. Kalau kita keluar sikit daripada masjid tu, ada pustakaan, dekat situ rumahnya Sayyidatina Khadijah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalamnya selama kurang lebih 25 tahun. Daripada umur 25 sampai umur 50. Ya, ini 25 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang mana di dalamnya diturunkan wahyu, rumah di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini berkumandang, rumah yang mana di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah selama 25 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan rumah tersebut, yang mana tak ada rumah yang lebih mulia daripada rumah yang diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok apabila Nabi Zakaria alaihi salam, ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam, dia berziarah ataupun melihat kepada Siti Maryam, Sayyidatina Maryam, apabila dia ziarah, yakni Nabi Zakaria orang yang dipilih untuk menjaga kepada Siti Maryam, untuk melihat keadaan dia, menjaga keadaan dia. Jadi bila dia datang menziarahi Siti Maryam, maka akan mendapati bahawa banyak makanan-makanan yang tidak didapati pada musim tersebut ada pada Siti Maryam. Maka dia bertanya, anna laki hadha, mana kamu dapat makanan tersebut? Maka dikata, qalat hiya min indillah, ya ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki bighairi hisab, yakni tanpa ada had ataupun tanpa ada kiraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa dalam Al-Quran sebutkan, selepas Nabi Zakaria mendapati bahawa dekat tempat ibadahnya Siti Maryam ini terdapat barakah yang mana tidak terdapat di tempat yang lain, maka dikatakan apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dekat tempat tu juga Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepada aku zurriyah yang baik, zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Zakaria, ya ini seorang nabi yang maksum, berdoa dekat tempat ibadahnya seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi, bukan rasul,
Akan tetapi seorang Nabi berdoa dekat tempat ibadahnya, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa Nabi Zakaria. Jadi bagaimana pula kalau kita berdoa di tempat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap zat daripada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Isa alaihi salam dikatakan bahawa inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Nabi Isa kata apa? Wa ja'alani mubarakan. Allah Subhanahu wa taala jadikan aku ni penuh dengan barakah. Kat mana tempat aku pergi, dekat situ ada barakah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang ini dekat mana tempat Nabi Isa duduk, mana tempat Nabi Isa pergi, dekat situ ada barakah. Dan punya nak tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni penuh dengan sifat tawaduk. Sewaktu Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW berhenti dekat Baitul Lahmin, dekat tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, dan sembahyang sunat 2 rakaat dekat tempat Nabi Isa dilahirkan. Nak menunjukkan bahawa yang ini walaupun kita, yang ini Nabi Muhammad SAW seorang yang mempunyai banyak barakah, seorang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, Nabi Isa, yang ini kalau nak dibandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad lebih afdal. Akan tetapi tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi mengambil barakah daripada orang-orang yang mungkin pada segi zahirnya lebih rendah daripada dia, untuk mengambil barakah, untuk mengajar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tinggi mana pun kita, hebat mana pun kita, akan tetapi kita masih lagi memerlukan doa orang lain. Kita perlu masih lagi perlu untuk merendahkan diri kita kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Sayyidina Umar pergi menunaikan umrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar, ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansani fi du'aik, jangan kamu lupa doa untuk aku. Siapa yang minta doa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipinta doa tu siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ni tak dapat Islam. Kalau bukan kerana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikuatkan Islam antara dua Umar, maka Sayyidina Umar akan mati dalam kekufuran. Akan tetapi dengan berkat doa Nabi, dia masuk Islam. Akan tetapi masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar untuk berdoa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib agar supaya berjumpa ataupun pergi cari Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang at-tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah kerana berkhidmat kepada ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi cari Uwais Al-Qarni dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan kita tahu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ni lebih afdal, telah berjumpa dengan Nabi, telah melihat wajah Rasulullah, salat belakang Rasulullah dan sebagainya. Akan tetapi nak ajarkan kepada umatnya, kita sentiasa memerlukan kepada doa orang lain. Naam, jadi rumahnya Sayyidatina Khadijah adalah satu rumah yang penuh dengan barakah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalamnya, beribadah di dalamnya kurang lebih 25 tahun. Naam, kemudian kita boleh juga sembahyang sunat. Kalau tak ada tempat di dalam masjid, kita boleh yakni dekat mana-mana di dalam kota Makkah, dalam mana kota Makkah ataupun dalam haram. Li'annaha la tafutu illa bimautih. Ya, ini sembahyang sunat tawaf ni takkan terlepas kecuali dengan kematian. Ya, ini hatta kita dah balik Malaysia, kalau tak sempat nak buat rakaat tawaf dekat kota Makkah masalan, kita boleh buat kat Jeddah, kat airport. Kalau tak boleh buat kat KLIA, tak boleh juga. Kita boleh buat dekat rumah, tak boleh juga. Mana-mana kita nak buat, mafi muskilah. Terlupa nak buat tahun ni, kita buat tahun depan pun boleh, tak ada masalah. Naam. Hanya dengan kematian barulah kita tak boleh nak buat sembahyang sunat rakaat tawaf. La ilaha illallah. Naam. Kemudian selepas kita sembahyang sunat rakaat tawaf, kita boleh doa seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan tentang amalan-amalan haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'dahuma, maka dia meriwayatkan doa yang Nabi baca selepas sembahyang sunat tawaf. Allahumma hadza baladukal haram. Ya Allah, ini adalah negeri kamu yang mulia. Wa masjidukal haram, dan masjid yang mulia. Wa baitukal haram, dan rumahmu yang mulia. Wa ana abduka ibnu abdika. Ya Allah, aku ni hamba-Mu kepada anak kepada hamba-Mu,
dan anak kepada hamba perempuanmu, iaitu anak daripada ibu dan ayah kita. Ataituka bidzunubin katsirah, ya Allah, aku telah datang menghadap kamu dengan dosa yang penuh, dengan dosa yang banyak. Bidzunubin katsirah wa khataaya jammah, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang salah yang sungguh banyak, ya Allah. Wa hadza maqamul a'idz bika minan nar, dan ini adalah tempat seseorang meminta perlindungan daripada kamu, ya Allah, daripada api neraka. Faghfirli innaka antal ghafurur rahim, maka ampunkanlah dosa aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Allahumma innaka da'auta ibadaka ila baladikal haram, ya Allah, engkau telah menjemput hamba-Mu ini ke negerimu yang mulia. Waqad jitu taliban rahmatak, aku telah datang dengan mengharapkan rahmat kamu. Mubtaghiyan mardat, dan kami menginginkan daripada kerahmatanmu, keridhaanmu. Wa anta mananta alayya bidzalik, dan kesemua ini, yakni mendatangkan kami ke negeri yang mulia, menghadapkan kami di depan Kaabah, semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana engkau telah berikan kepada kami, ya Allah. Faghfirli warhamni, maka ampunkanlah dosa aku dan rahmatilah aku, innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Doa ni yang bacanya siapa? Nabi SAW. Nabi kata, ya Allah, aku telah datang dengan dosa yang banyak. Apa dosa yang Nabi telah buat? Sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW, yakni para Nabi ni, hatta sebelum diutus sebagai Nabi, telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bukan hanya daripada dosa-dosa besar ataupun kecil, bahkan daripada kelalaian, daripada perkara-perkara yang lalai pun mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya apa dosa yang Nabi SAW telah lakukan, yang Nabi nak sebutkan, yang aku telah datang dengan dosa yang banyak. Maka ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan dosa ataupun istighfarnya para Nabi, para as-salihin adalah kerana mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang perlu ditunaikan. Ini bukan dosa, akan tetapi mereka sentiasa merasakan kekurangan. Mereka tidak dapat memenuhi daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang perlu untuk ditunaikan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan sebagainya. Kita habiskan sikit. Dan yang terakhir, wa minha lubsul izar wa rida abyadain. Antara sunnah-sunnah haji adalah memakai pakaian serba putih. Ya, ini kita punya kain ihram. Naam, kita pakai kain ihram yang berwarna putih. Nak mengatakan bahawa kalau pakai kain ihram, color lain pun mafi muskilah. Tapi yang paling afdal adalah color putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ilbasu min thiyabikum albid, pakailah pakaian kamu yang color putih. Wa an yakuna jadidan fa illam yajidhuma famaghsulain, kalau tak dapat baju color putih yang baru, maka ataupun kain ihram yang baru, maka gunalah kain ihram yang telah dibasuh. Wa yusannu lil mar'ah lubsul bayad wa yukrah al masbugh, begitu juga disunahkan bagi kaum wanita untuk memakai pakaian color putih, dan makruh untuk pakai pakaian yang berwarna. Akan tetapi perlu diambil kira untuk kaum wanita, kalau memakai pakaian yang putih itu tak dapat menjaga aurat dengan sempurna, maka lebih afdal untuk kita jaga aurat, yang mana aurat itu lebih penting untuk dijaga. Jadi kalau terpaksa pakai putih, make sure ini sempurna dia punya penutupan dia. Tapi kalau tak boleh, ahsan pakai yang color lain sehingga dapat menutup dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu yang telah diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mendatangkan banyak manfaat kepada orang lain. Hadza wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.